Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini cikgu nak masuk tajuk bab 12 sukatan kecenderungan memusat bahagian yang kedua. Jadi pada hari ini cikgu nak mengajar awak tentang menentukan mode mean dan median bagi satu set data tak terkumpul. Bagaimana caranya untuk kita menentukan mode mean dan median bagi set data tak terkumpul, dan objektif seterusnya membuat kesimpulan tentang kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mode mean dan median, dan seterusnya bagaimana kita nak mengumpul data, membina dan mentafsir jadual kekerapan bagi data terkumpul. Bagi tajuk ini, kita memberikan tahap penguasaan yang ketiga. Baiklah, ini soalan nombor 6. Bagaimana nak menentukan mode mean dan median bagi set data tak terkumpul Januari hingga Disember? Inilah soalannya. Soalan yang pertama, dan bagaimana nak menjawab ialah pertama sekali kita nak menentukan mode. Mode kita dah tahu, mode ialah kekerapan yang paling tinggi. So kita tengok dekat sini, nombor yang banyak keluar ialah nombor 10, maka mode-nya ialah 10 orang pelancong. Soalan seterusnya ialah untuk mencari mean. Mean ialah nilai purata. Bermaksud kita tambahkan semua. Bagaimana caranya? 30 tambah 15 tambah 10 tambah 10 tambah 6 tambah 10 tambah 14 tambah 20 tambah 17 tambah 10 tambah 10 dan tambah 40 dibahagikan dengan 12 bulan. Bermaksud kita akan dapat 192 bahagi dengan 12 bersamaan dengan 16. Maka seterusnya kita nak cari median. Kita dah tahu median ialah nombor yang berada di tengah-tengah. Maka bila kita nak cari nombor yang berada di tengah-tengah, kita kena susun mengikut tertib menaik. Bagaimana cara nak susun ikut tertib menaik? Berdasarkan kekerapan yang diberi, kita susun bermula dengan nombor 6. Diikuti 10, 10, 10, 10, 10, 14, 15, 17, 20, 30 dan 40. Kemudian kita bahagikan yang nombor di tengah-tengah ialah nombor 10 dan 14. Maka data ini genap, iaitu 12 bahagi 2 dengan 12 bahagi 2 tambah dengan 1. Data yang ke-6 dan yang ke-7. Maka data yang ke-6 ialah nombor 10 dan data yang ke-7 nombor 14. Maka mediannya kita tambahkan dibahagikan dengan 2. Maka jawapannya ialah 2. Kita pergi soalan seterusnya. Ini ialah data bagi kapasiti pen drive dalam unit gigabyte bermula dengan 2 sehingga yang paling tinggi ialah 16 bagi 11 orang guru di sebuah sekolah. Maka kekerapan yang paling tinggi, maka modnya ialah 16. Seterusnya, bagaimana nak cari mean? Semua data itu ditambahkan. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 8 tambah 16 tambah 16 tambah 10 tambah 16 tambah 4 tambah 16 tambah 16 dibahagikan dengan 11 orang, iaitu ataupun 11 data. Maka jawapannya 108 dibahagi dengan 11. Jawapannya 9.82. Soalan seterusnya, bagaimana nak mencari median? Kita dah tahu median ialah nombor yang berada di tengah-tengah dan susun ikut menaik. Bermula dengan 2, diakhiri dengan 16. Oleh kerana nombor datanya ialah ganjil, maka kita boleh bahagikan dia dengan kiri dan kanan. Nombor yang berada di tengah-tengah ialah nombor 8. Seterusnya soalan
soalan C ini bila keluar macam ni untuk cari mode, mean dan median, jangan lupa kita letak kedudukan. So, kalau dia tulis kekerapan 3 bermula dengan nombor 1 hingga 3. Kita guna jari, keluarkan 3 jari, kira 1, 2, 3. Keluarkan 5 jari bermula dengan 4, 5, 6, 7 dan 8. Kemudian keluarkan 3 jari bermula dengan 9, 10 dan 11. Keluarkan 7 jari, kita bermula dengan 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Kita keluarkan 2 jari bermula dengan 19 dan 20. Maka setelah kita menyelesaikan kedudukan ini, apabila dia keluar dalam bentuk jadual, maka kita boleh cari mode. Mode kita dah tahu dia ialah kekerapan yang paling tinggi. Maka kita lihat kekerapan nombor 5. Maka modenya ialah kekerapan yang paling tinggi ialah 7, maka modenya ialah 16. Seterusnya mean. Mean ialah nombor purata. Bagaimana cara nak kira purata? Bila keluar dalam bentuk jadual, kita darabkan umur dengan kekerapan. 13 darab dengan 3, ditambahkan dengan 14 darab dengan 5, ditambahkan dengan 15 darab dengan 3, ditambahkan 16 didarabkan dengan 7, ditambahkan dengan 17 didarabkan dengan 2. Maka dibahagikan dengan 3, tambah 5, tambah 3, tambah 7 dan tambah 2. Maka apa yang kita dapat di sini ialah gunakan kalkulator untuk mengira. Maka jawapannya ialah 300 dibahagikan dengan 20 bersamaan dengan 15. Maka bagaimana nak cari median, iaitu nombor yang di tengah-tengah? Maka kita dah ada kedudukan. Kedudukan jumlah kekerapannya 20. Kita tambahkan kekerapan dapat 20. 20 ialah nombor genap. Jika nombor genap, mula-mula kita bahagikan 2, kemudian bahagi 2 tambah 1. Maka seperti ini, akhirnya kita dapat kedudukan ke-10 dan 11. Bila kita lihat kedudukan 10 dan 11, dia berada di kekerapan nombor 3. Maka kedudukannya median itu kita tulis 15. Soalan D, data di bawah menunjukkan rekod bilangan kampit gula yang dijual di kedai Sam dalam seminggu. Okey, bila keluar dalam bentuk jadual ini, maka kedudukannya ialah 3 bermula dengan 1, keluar 3 jari 1 hingga 3. Keluarkan 1 jari 4, keluarkan 2 jari 5 hingga 6, keluarkan 1 jari 7. Seterusnya, bagaimana nak cari mode? Mode ialah kekerapan yang paling tinggi. So, kekerapan yang tinggi berada di kekerapan 3, maka modenya ialah 100. Mean. Bagaimana nak cari mean? Seperti biasa, bilangan kampit gula didarabkan dengan kekerapan. 100 didarabkan dengan 3 tambah 150 didarabkan dengan 1 tambah 200 didarabkan dengan 2 tambah 250 didarabkan dengan 1 dibahagikan dengan 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Dengan menggunakan kalkulator, kita kira jumlah keseluruhannya ialah 1100 dibahagikan dengan 7. Jawapannya 157.14. Macam mana nak mencari median? Median ini ialah nombor di tengah-tengah. So, apakah nombor di tengah-tengah? Kita bila tambah, kita akan dapat 7 jumlah kekerapannya. Maka dia dalam bentuk yang ganjil. Bila ganjil, mudah saja kita ambil nilai 7 itu ditambahkan dengan 1 dibahagikan dengan 2. Maka kita akan dapat jawapannya 4. Kedudukan 4 berada di kekerapan 1, maka jawapan mediannya ialah 150.
Baiklah, soalan seterusnya kita nak mencari nilai mid, mode dan median bagi data ini. So, jawapan bagi mode ialah 9. Jawapan bagi median kita kena susun dahulu dari tertib menaik. So, nombor yang berada di tengah-tengah ialah nombor 6 dan 7. Maka 6 tambah 7 dibahagikan dengan 2 sama dengan 6,5. Dan seterusnya kita nak cari min, senang saja kita tambahkan semuanya dibahagikan dengan 10, maka kita akan dapat 63 dibahagikan dengan 10, jawapannya ialah 6,3. Di sini apa yang cikgu nak ajarkan awak ialah apakah kesan kepada mode, median dan min apabila sesuatu data itu ditambahkan atau ditolakkan atau didarab. Baiklah, macam mana saya nak menyelesaikan masalah ini? Kita tengok pada soalan 7. Soalan 7B ini dia kata apabila ditambahkan dengan 4, bagaimana data yang baru, bagaimana mode yang baru, bagaimana median yang baru dan bagaimana min yang baru. Baiklah para pelajar yang saya hormati sekalian, bagi data ini yang baru senang saja bila kita tambahkan 4, data 6 kita akan jadi 10, data 3 akan jadi 7, data 2 akan jadi 6, data 7 akan jadi 11. Semua data itu ditambahkan dengan 4. Maka data baru ini adalah seperti yang saya tunjukkan. Bagi nilai mode yang baru di mana mode kita ialah 9, apabila ditambahkan dengan 4, kita terus dia tambah 4, maka mode yang barunya ialah 13. Bagi median yang baru, kita lihat mediannya ialah 6,5 yang lama. Okey, apabila mediannya 6,5, apabila ditambahkan 4, apa berlaku? Jawapannya 10,5 bagi median yang baru. Dan seterusnya ialah apabila kita min baru ini ditambahkan dengan 4, min asal ialah 6,3. Apabila ditambahkan dengan 4, kita akan dapat jawapannya ialah 10,3. Baiklah, soalan seterusnya apabila ditolakkan 2, semua data-data itu ditolakkan 2. 6 tolak dengan 2 dapat 4, 3 tolak 2 dapat 1, maka inilah data-data yang baru. Maka mode yang baru kita kena tolak dengan 2, 9 tolak 2 dapat 7, 6,5 tolak 2 dapat 4,5 dan min yang baru ialah 6,3 ditolakkan dengan 2, jawapannya ialah 4,3. Seterusnya, apabila data didarabkan dengan 5, maka semua data kita darabkan dengan 5. 6 didarabkan dengan 5, 3 didarabkan dengan 2, 2 didarabkan dengan 5, 3 didarabkan dengan 5, 7 didarabkan dengan 5, semuanya didarabkan dengan 5. Maka data baru apabila didarabkan dengan 5 adalah seperti berikut. Mode yang baru ialah senang saja, kalau dia mode yang lama ialah 9, darab saja dengan 5, maka dapat 45. 6,5 didarabkan dengan 5 dapat 32,5 dan akhir sekali 6,3 darab dengan 5 kita dapat 31,5. Soalan yang ialah bagaimana caranya set data X1, X2, X3 dan X lipat 5 mempunyai nilai mode seperti 15, 10 dan min 12. Cari nilai mode, median dan min yang baharu jika setiap nombor dalam set itu dibahagi dengan 5, maka mediannya dibahagi, modenya dibahagi dengan 5 dapat 3, median dibahagi dengan 5 dapat 2 dan min dibahagikan dengan 5, tekan kalkulator dapat 2,4.
Bagaimana kesannya apabila didarabkan dengan 2 dan kemudian ditambahkan dengan 1? Maka moodnya kita darabkan dengan 2 dan ditambah dengan 1 dapat 31. Mood median yang seterusnya ialah 10 didarabkan dengan 2 kemudian ditambahkan dengan 1, 21. Dan seterusnya minnya ialah 12 didarabkan dengan 2 ditambahkan dengan 1 dapat 25. Baiklah pelajar yang saya hormati sekalian, kesimpulannya di sini ialah kesannya ialah bergantung kepada apa yang diminta. Jika didarabkan maka semuanya kena darab. Jika dibahagi, ditolak ataupun ditambah, ikutlah apa yang dia berikan kepada kita. Baiklah pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian, terakhir adalah bagaimana cara nak membuat gundalan. Gundalan ialah nilai 1111 itu. Talikan dia, dapat kekerapannya bagaimana. So kita tengok dekat situ, nombor 1 itu hingga nombor 5. So kita tandakan nilai dekat mana. Nombor 5 berada dekat gundalan mana. Nombor 9 digundalkan di mana. Nombor 8 digundalkan di mana. Ikut dia punya julat-julat dia sehingga 26 hingga 30. So seperti inilah adalah seperti ini. So inilah yang saya telah siapkan dan ini ialah kekerapan. Soalannya, nyatakan kelas mod bagi data di atas. Kelas mod ialah para pelajar sekalian ialah kekerapan yang paling tinggi. So bila kita lihat di sini ialah 7 ialah kekerapan yang tertinggi. Maka kelas mod ialah kita kena tulis 6 hingga 10. Senang saja bukan? Dan soalan akhir ialah soalan nombor. Bila kita lihat, kita buat seperti ini, gundalannya adalah seperti ini dan kekerapannya adalah seperti ini. Maka soalannya ialah, berapakah markah yang diperolehi oleh kebanyakan murid? Kekerapan yang mempunyai ataupun markah yang diperoleh oleh kebanyakan murid ialah 10. Maka kekerapan markah itu ialah 31 hingga 40. Sekian, itulah penerangan tentang mod, min dan median serta kesannya kepada mod, min dan median dan bagaimana caranya kita nak buat gundalan dan kekerapan. Terima kasih, selamat menjawab.